Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pertama, sidqun artinya sidqun benar. Kedua, amanatun artinya arti amanah, kepercayaan. Ketiga, tablighun artinya tabligh, menyampaikan segala barang yang disuruhkan mereka itu Rasul alaihimus salatu wassalam, menyampaikan dia barang kepada segala makhluk. Alhamdulillah. Para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kita Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Kita telah baru masuk kita telah masuk dan baru masuk Qismus Tsani, dia panggil bahagian yang kedua dalam pengajian ilmu tauhid, iaitu tentang kenabian atau kerasulan, dia panggil. Risalah awin nubuwah, dia panggil kerasulan atau kenabian. Kerana nak terhenti kita dapat kenal Allah Ta'ala tu mesti daripada wahyu Rasul. Semata-mata akal kita tak boleh nak kenal Tuhan. Maka jasa besar para nabi, para rasul, terutama kitanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikirim oleh Tuhan untuk manusia biasa seperti kita ni tahu Tuhan itu siapa. Semata-mata akal tidak mampu kita nak kenal Tuhan. Maka kerana itu kalau Allah Ta'ala tidak utuh ke Rasul, manusia tu dikira ahlul fatrah. Arti ahlul fatrah tu ialah orang-orang yang naju, orang yang kelepasan daripada api neraka.
Karena Allah Ta'ala firman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Tidak kami azabkan mereka itu manusia sehingga kami utuskan pada mereka itu rasul. Maka kerana itulah orang-orang yang hidup di zaman yang tidak ada wahyu, dan rasul tidak diutuskan, maka mereka tu syurga rahmat Allah Ta'ala. Masuk syurga rahmat Allah Ta'ala, bukan syurga darajah lah. Macam kita orang mukmin ni syurga darajah. Masuk syurga tu memang kerana rahmat Allah, tapi masuk syurga tu syurga darajah. Orang-orang yang kelepasan dengan free begitunya masuk syurga rahmat dia panggil. Maka termasuklah mereka yang ahlul fatrah, ialah abawain Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ibu bapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana wafat kedua-duanya belum lagi Nabi kita tu jadi rasul. Kalau gitunya hari itu dia kata sifat-sifat yang mesti pada tubuh badan segala rasul tu 3. 3 ni kita menjalani di atas pendapat Maturidiyah. Kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah, perkara yang mesti kita kena tahu ada di tubuh orang jadi rasul ni 4 perkara. 4 perkara tu lebihnya ialah fatanah. Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan ulama-ulama Maturidiyah, dia tak bila ada fatanah. Sebab apa dia tidak bilang fatanah? Sebab fatanah tu masuk dengan secara automatik dalam tabligh. Kerana orang yang nak menyampai ni kena cerdik. Kalau bodoh tak boleh menyapa. Kalau menyapa juga hanya marah ke orang, enggak bodoh kat sini. Orang cerdik tak boleh menyapa, orang bodoh tak boleh menyapa. Maka kerana tu bila sebut kata tabligh, automatik cerdik. Gitu. Bila sebut kata para nabi, para rasul tu bersifat dengan tabligh, ma umiru bi tablighi, menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan para rasul tu dengan menyampaikan kepada makhluk, automatik faham kata para rasul tu cerdik, bijak laksana. Sebab kalau bodoh mana boleh nak menyapa. Yang marah orang lah, Tuhan suruh lagu ni pergi nyapa lagu tu. Salah kau omong, kau ya bodoh. Maka sebab tu orang nak menyapa ni mesti kena cerdik. Mana pertamanya sidqun, artinya sidqun tu benar. Benar Nabi pada perkataan, pada perbuatan dan pada ahwal hati para Nabi. Arti benar ni kita ada, kalau tak silap lah, iaitu mutabaqatu khabarihim lil waqi'i. Itu dipanggil benar. Muafakat, kena khabar mereka itu dengan realiti yang berlaku. Itu dipanggil benar. Maka selain daripada Allah Rasul, khabar mereka tu yahtamilus sidq wal kadhib, boleh ditanggung benar, boleh ditanggung dusta, melainkan bi iqamatil hujjah, bi iqamatid dalil, melainkan setelah mana adanya hujjah dan dalil, barulah boleh diisbatkan benar atau dusta. Cuba kita cerita dah itu kan. Kalau saya kata di belakang surau ni ada kebakaran besar yang berlaku, itu dia panggil khabar. Boleh jadi betul, boleh jadi nipu ustaz. Jangan bila ustaz juga betul belaka, tak begitu dah sini. Boleh jadi benar, boleh jadi dusta. Jadi nak mensabit kalau panggil perkataan khabar saya tu betul ke dusta, dalil tu lah. Bila orang yang ada bakat sifatun man yustadillu bih, orang ada bakat untuk istidlal dalil, ya kita tengok, ada asap besar tu. Jadi asap tu dia panggil dalil, yang menunjuk di atas ada api di tempat berasak tadi. Maka hak dalam kepala otak kita kata, tu orang panggil dilalah. Apa? Ada kebakaran sungguh berlaku sana. Maka sabitlah khabar ustaz tu betul. Itu setelah mana? Setelahnya ada dalil. Tu. Kalau tak ada dalil, kita tengok, tak ada apa pun, api pun tak ada. Jangan kata asap, api pun tak ada. Maka kalau gitu
khabar tadi itu dusta. Gitu. Adapun khabar daripada para rasul, itu tidak boleh diihtimal seperti itu. Pasti apa yang dia sampaikan, apa yang mereka sampai itu benar. Benar. Sama ada kita tu ada sifatun mayustadilu bih, ada kriteria orang yang boleh berinteraksi dengan dalil, atau tak ada kira. Dia tidak kira sebelah kita. Macam tadi, dia kira juga orang nak ita tu kenalah ada orang panggil kriteria orang yang layak untuk melihat. Jadi kita tengok dia buta, kita tengok tak ada pun orang kata gelap lemak. Kalau gitu bukan tak ada dalil, itu awak sendiri buta. Macam orang lain ni lah, dia sendiri baca Quran, dia sendiri tak faham apa. Dia buta. Maka dia kata tak ada dalil, ulama buat tak ada dalil. Padahal bukan tak ada dalil, dia tu yang tidak celik. Itu dah habis. Maka mana dalilnya orang panggil benar para rasul, iaitu pada mukjizat mereka. Tu tanda kata benar para rasul pada dakwah mereka tu ialah pada mukjizat. Apabila orang dulu orang ada mengaku jadi rasul, orang manusia akan cepat minta mana mukjizat. Kalau ada mengaku saya ni ialah rasul Tuhan, utusan Tuhan, maka selalu dah umat ni minta mana mukjizat. Sebab apa? Mukjizat ni menempati pada tempat firman Allah, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Seolah-olahnya Tuhan firman, mukjizat tu ialah seolah-olah Tuhan kata pada kita, telah benar hamba-Ku ini daripada tiap-tiap perkara yang dia sampaikan daripada Aku. Tiap perkara apa dia dakwa tu betul. Itu mukjizat. Maka sebab tu mukjizat tu dipanggil amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nubuwati. Perkara yang mencarikan adat, yang zahir, yang nampak jelas pada diri orang yang mendakwa kenabian. Bila yang mengaku jadi nabi, pasti dah akan ada mukjizat. Maka kenapa kau tidak Tuhan terus firman situ selalu? Dia kata saya jadi nabi, saya ialah nabi, saya ialah rasul. Orang pun kata mana bukti? Bunyi suara sadaqa abdi fi kalau lagu tu boleh dah mengaku lah belakang pasal keset kau ni buang tuan speaker tu ni. Tu lagi pula dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qawliyah. Dilalah perbuatan itu lebih kuat berbanding dilalah percakapan. Maka mukjizat ni perbuatan Allah, gitu dah, perbuatan Allah. Tapi perkara tersebut tu tak serupa dengan hak kebiasaan Allah buat. Supaya kita kata kebiasaan Allah Ta'ala buat, bulan tu bulan. Maka bila mukjizat ni boleh buat perkara hak tidak kebiasaan Tuhan buat. Mana Tuhan buat boleh pecah dua bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam Quran sebut kan, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dekatlah oleh kiamat. Dan terbelahlah bulan. Terbelah bulan. Jadi Nabi tu boleh belah bulan. Apa mukjizat salah satunya? Belah bulan. Tu. Jadi hijab membelah bulan hakikatnya Allah buat jadi bulan tu terbelah. Tidak seperti sedia kala bulan. Biasanya bulan ni bulan Tuhan belah dua. Itu nak menunjuk kata bahawasanya dakwah Nabi itu benar. Kenapa? Kerana perbuatan Tuhan belah bulan tu sehingga dinamakan mukjizat kepada Rasul tu, itu dia panggil menempati pada tempat firman Allah Ta'ala, telah benar hamba-Ku pada apa dia dakwa. Apa kita buat misadah hari tu, kalau dalam stadium tu satu harinya raja minta rakyat jelata berkumpul ramai-ramai. Tiba-tibanya dalam ramai-ramai rakyat jelata duk berkumpul ni, bangun satu orang hamba Tuhan ni mengaku kata, saya ni tuan-tuan yang mulia ialah utusan duli yang maha mulia Tuanku.
Nah, tu khabar dia. Jadi orang pun, yo kau dia ni nampak biasa lekeh je. Nah, dia pun kata mana? Bukti benar kata saya ni ialah utusan tuanku yang mulia ni ialah bila saya kata tuanku duduk bangun 3 kali, itu menunjuk kata saya benar kata utusan tuanku. Raja tu bila dengar kata utusan dia kata duduk bangun 3 kali, raja pun bangun duduk 3 kali. Itu kan orang panggil perbuatan yang mencari adat. Kata tu ni, mana ada raja duduk bangun 3 kali itu. Tapi raja buat duduk bangun. Rakyat jelata tengok belakang. Mana raja duduk bangun 3 kali? Betul sungguh. Tu kan. Daripada perbuatan raja duduk bangun 3 kali itu, difahamkan betul dakwah si hamba Tuhan tadi yang mengaku kata jadi utusan kepada raja tu. Tanpa perlu raja ambil mikrofon, betul tak ya? Perbuatan raja duduk bangun tu lebih kuat daripada raja ambil mikrofon kata betul apa yang didakwa oleh hamba Tuhan tadi tu. Itu nak ayat kata dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qawliyah. Benda hak direti dengan secara perbuatan itu lebih kuat berbanding benda hak direti dengan secara percakapan. Macam kita mengaji bab semaya lah. Kalau mengaji ikut dalam kitab tanpa praktikal, bila tak reti? Reti juga, tapi reti tu orang panggil tak jelas mana. Sebab tu mengaji kitab fiqh mengaji, tapi kalau semaya duk getak gitu lagi tangan. Duk hayung gitu lagi. Apa? Yang ngaji kau kitab saja, sambil-sambil tengok kitab tidur. Tapi kalau orang panggil pengajian itu selain daripada baca kitab, buat praktikal seorang. Bangun. Qiyam. Bukan takbir. Rokok, praktikal itu perbuatan kan. Tu kemah. Salah tu tak betul tu. Salah lagu ni ustaz weh. Salah. Pas lagu mana betul? Lagu ni. Perbuatan tu lebih kuat daripada percakapan. Itu. Sebab tu ada juga orang Arab kata lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan itu lebih fasih, lebih jelas berbanding lidah percakapan. Orang bercakap gitu gini boleh cakap lah kerana lidah ni tak ada tulis, tapi hak dia buat tu adakah sama dengan berapa hak dia bercakap? Kadang-kadang beza. Jadi sebab itulah dari segi psikologi nak didik anak pun perbuatan kita tu lebih fasih daripada percakapan kita. Kalau kita duk suruh anak pergi semaya, kita sendiri duk tengok TV, kekeng tengok Hindustan ni. Anak kita tu tengok, teruk pok aku duk suruh orang je semaya, dia duk semaya ni. Tu. Tapi kalau pok tu dia didik dengan perbuatan, dia pun pergi semaya. Walaupun dia suruh sekali lah, anak tu akan contoh perbuatan bapa. Tu perbuatan tu lebih kuat daripada percakapan. Baik. Jadi kalau tidak benar para nabi, tentu dusta para nabi. Kalau dusta para nabi, dusta juga Tuhan. Sebab apa? Tuhan membenarkan para nabi. Maka tasdiqul kadzib kizbun, membenarkan si pendusta tu dusta juga. Kita tahu kata orang tu pelawak, nipu. Kita kata betul. Kan kita pun pelawak juga. Sebab apa? Sebab kita membetulkan benda yang dusta. Maka kita pun turut dusta. Macam di mahkamah kan, kita tahu kata dia tu salah, kita jadi saksi kata dia tu tak bersalah. Orang tu dusta dah. Kita pula pergi sokong si pendusta, kita juga pendusta. Maka kalau Tuhan tu membenarkan para nabi, sedangkan para nabi itu pendusta, maka pendusta juga Tuhan. Maka berdusta Tuhan itu mustahil. Boleh kita kata Tuhan pendusta? Dusta Tuhan, pelawak tu. Mustahil ala Allah.
Maka sabitlah para nabi itu bersifat dengan benar. Tentu tidak dusta. Sebab apa? Sebab kalau para nabi itu dusta, maka dusta juga Tuhan. Sebab apa dusta juga Tuhan? Sebab tasdiqul kazib kizbun, membenarkan si pendusta itu dusta juga. Maka Tuhan berdusta itu mustahil. Kalau tak boleh terima dengan kepala otak kita Tuhan itu pendusta. Mesti Tuhan juga seorang yang satu zat yang Maha benar. Yang kata seorang dia ni. Satu zat yang maha benar, itu Tuhan. Tu apa hak dia royak, apa hak dia khabar, apa hak dia setuju, apa hak dia membenarkan satu benda tu pasti juga benar. Maka benar jugalah para nabi. Habis. Kemudiannya kedua, amanatun, arti amanah kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Yakni ismatuhum an fi'lil manhi. Tu mana ismatuhum, terpelihara para nabi, para rasul tu an fi'lil muharramat au makruhat au khilafil aula. Itu terpelihara para nabi, para rasul tu daripada mengerjakan manhi, benda hak dicegah. Gapo benda hak dicegah? Benda haram dicegah, benda makruh pun dicegah. Jadi makruh ni bukan buat tak apa dah. Makruh ni kena tinggal. Itu talabut tarki. Itu tuntut daripada syarak supaya kita jangan buat. Tapi syarat tuntut kita jangan buat tu bi ghairi jazimi, tanpa dengan tuntutan yang putus. Mana tak putus. Sekira-kira yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, diberi pahala kerana kita tinggalkannya dan tidak dijanji seksa kalau kita buat. Itu makruh. Jadi makruh ni bukan buat tak apa, kena tinggal. Bukan nak buat tak apa, nak tinggal pun tak apa. Dah bukan gitu. Kena tinggal. Tu makruh. Tapi kena tinggal tu tak putus. Tak serupa dengan haram. Haram ni tuntut tinggal dengan tuntutan yang putus. Sekira-kira kalau kita buat dijanji seksa. Kalau kita tinggal kerana Tuhan, dapat syurga, dapat pahala. Itu dia panggil haram. Jadi kata para nabi itu amanah apa? Terpelihara mereka itu daripada mengerjakan perkara yang dicegah, yang dilarang. Apa perkara yang dicegah, yang dilarang? Benda haram, para nabi tak buat. Benda makruh, para nabi tak buat. Hatta khilaful aula. Apa khilaful aula? Menyalahi yang lebih pun para nabi tak buat. Tu. Mana contoh kita kata semaya witir. Kita ambil contoh mudah, semaya witir. Semaya witir ni sekurang-kurang witir satu rakaat. Betul tak? Serakaat tu sekurang-kurang witir. Sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna witir ni 3 rakaat. Seakmal, sesempurnanya witir tu 11 rakaat. Itu. Maka adakah Nabi buat 1 rakaat atau 3 rakaat atau 11? Jawabnya Nabi buat 11 rakaat. Itu. Lepas tu Nabi tak buat langsung ke 1 rakaat atau 3 rakaat? Bukan tak buat langsung, Nabi buat juga. Tapi perbuatan Nabi itu bukan menunjuk kata benda tu orang panggil kelaziman bagi Nabi. Nabi duk mengekali dengan 1 rakaat atau 3 rakaat dak. Nabi buat juga 1 rakaat atau 3 rakaat tu li tasyri'il ummah li ahkami syar'iyyah, untuk mengajar, li ta'limil ummah li ahkami syar'iyyah, nak mengajarkan umat akan hukum syariat. Gitu dah. Jadi kalau kita baca hadis-hadis Nabi, tiba-tibanya jumpa dengan Nabi pernah qada hajat berdiri atau minum berdiri, terlupa rakaat semaya atau bangun subuh lewat, itu semua bukanlah perbuatan Nabi itu masuk dalam perkara-perkara yang dicegah. Bukan. Lepas tu
perbuatan Nabi ni tidak keluar daripada dua daerah. Apa dua daerah? Daerah wajib, daerah sunat. Hatta benda yang harus Nabi tak buat atas rupa yang harus. Nabi buat benda harus tu pun atas rupa yang sunat atau yang wajib. Apa? Nak mengajar umat akan hukum. Macam hadis Zulyadain. Hadis Zulyadain tu kan, semaya zuhur, satu riwayatnya semaya asar. Nabi semaya 2 rakaat. Sudah 2 rakaat, Nabi pun beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Padahal duduk di Madinah, tak ada musafir, tak ada asbab boleh qasar semaya. Nah, lalu sahabat Nabi nama Zulyadain bangun tanya, aku sirtas salata am nasita ya Rasulullah? Adakah engkau qasar sembahyang atau melupa ya Rasulullah? Rasulullah kata tidak kedua-dua. Qasar pun tak, lupa pun tidak. Kata Zulyadain, bahkan berlaku salah satu ya Rasulullah. Rasulullah paling ke sahabat lain, benarkah apa hak Zulyadain kata? Sahabat kata, ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah. Rasulullah pun bangun, sambung pula 2 rakaat. Cukup jadi 4 rakaat, sama ada semaya zuhur atau semaya asar. Itu ada 2 riwayat. Artinya Rasulullah pelupa. Dah. Rasulullah buat benda hak dilarang. Tidak. Lepas tu perbuatan Nabi tadi tu nak ajar kita hukum syariat. Daripada hadis ni, ulama fiqh boleh ambil hukum. Kalau kita terlupa rakaat semaya, keluar dah semaya ni, terlupa rakaat semaya kan? Tiba-tibanya orang kata, awak semaya insya baru 3 rakaat, baru tu ada 1 rakaat lagi. Ya ke? Tu kita duk cakap. Maka kalam yang tidak memutuskan orang panggil muallak semaya ni ialah perkataan-perkataan yang dibercakap oleh Nabi dengan Zulyadain dengan sahabat. Dikira patah tu. Jadi kalau tak lebih daripada patah perkataan daripada hadis Nabi bercakap, masuk sambung balik. Boleh? Jadi boleh istinbat hukum pula. Nampak tak? Boleh istinbat hukum situ. Jadi kalau Nabi tak buat rupa-rupa begitu, patut kita terlupa lagu tu lagu mana Ustaz? Duk start balik semua ni. Start rakaat pertama semua. Allahu akbar. Jadi daripada perbuatan Nabi ni ulama boleh ambil hukum, istinbat hukum. Boleh tahu percakapan kalam yang memutuskan hubungan dengan semaya ni banyak mana. Dia kira perkataan hak Nabi bercakap dengan Zulyadain dengan sahabat tadi. Jadi kalau kita terlupa, Assalamualaikum warahmatullahi. Orang pun ayat, mu baru 3 rakaat baru isyak ni. Ya ke? Sungguh. Baru berapa patah perkataan baru tu. Tu tak lebih lagi daripada perkataan hak dibertutur oleh Nabi dengan Zulyadain dengan sahabat tadi. Masuk semaya, sambung pula 1 rakaat lagi. Tak putus lagi. Kalau lebih daripada tu, putus, tak balik. Itu banyaklah. Antara lain lagi Nabi pernah musafir dengan sahabat. Tu musafir dengan para sahabat. Tiba-tibanya subuh tu bangun lewat 10 pagi lah kita. Subuh dia nesor lah kat ni. Nabi pun mai subuh lewat. Gitu kalau kita baca hadis, jumpalah hadis lagu-lagu tu. Jangan kata Nabi bufuk kita juga. Okey. Nabi nak menyatakan li ta'limil ummah li ahkami syar'iyyah. Nak ajar kepada umat hukum hakam syariat. Pas lagu mana perbuatan Nabi? Nabi suruh azan 10 pagi tu azan. Semaya sunat qabliyah, lepas tu iqamah, semaya subuh berjemaah, bacaannya nyaring. Lagu tu. Kalau daripada perbuatan Nabi ni, kita Kedia ni, orang Kedia ni boleh ambil contoh. Tu kita tak sedap pukul 10 pagi. Lepas tu start kereta pergi pejabat lah dia, tak payah semaya. Jangan semaya qada. Pala mana Ustaz? Kalau kira dengan lengkapnya seperti kita semaya tunai. Apa? Sebagaimana perbuatan Nabi dalam hadis. Nabi suruh azan, Nabi semaya sunat dulu, kemudian Nabi suruh qamat, kemudian semaya berjemaah dengan bacaannya nyari.
Kalau kita dalam rumah seorang boleh buat lah. Kalau pergi qada di masjid jangan buat, kejut habis orang dia kata ni. Semaya duha apa azan siap qomat siap. Nah, tu rupanya qada. Kalau semaya di masjid qada tu tak suruh baca regah lah. Nah, nanti kantoi. Semaya apa jadi. Nah, artinya perbuatan Nabi tadi tu sengaja ke? Nah, sengaja nak mengajarkan umat akan hukum. Bukan Nabi lupa, bukan Nabi melanggar perintah Tuhan, Nabi buat perkara-perkara yang haram, makruh dan khilaful aula. Tidak. Sebab apa? Sebab Nabi ni amanah. Apa amanah? Nah, ismatuhum, terpelihara mereka itu an fi'lil muharrami, daripada mengerjakan perkara-perkara yang haram. Nah, au makruhin, atau perkara yang haram, hatta khilaful aula, sehinggalah khilaful aula pun. Apa khilaful aula? Menyalahi yang afdal. Para nabi itu tidak mengekali buat benda tu. Hanya kalau ada buat juga, itu sebagai nak menyatakan hukum kepada umat. Nah, ada pun hak nabi buat pasti hak afdal. Gitu. Nabi tak akan buat hak menyalahi afdal. Nah, jadi kalau kita jumpa hadis-hadis cerita tentang Nabi buat perkara yang makruh, buat perkara yang khilaful aula, itu bukan di atas rupa makruh dan khilaful aula. Lepas tu di atas rupa nak mengajarkan umat, dan mengajar umat pada para Nabi itu wajib. Maka perbuatan Nabi tadi itu masuk dalam daerah wajib. Gitu dah. Bukan perkara makruh, bukan perkara khilaful aula. Hatam nikah kahwin, Nabi menikah bukan seperti kita menikah. Kita menikah ni kerana nafsu kita nak jadi ibadat, kerana nak tiru sunnah Nabi, nak banyak zuriat, itu saja. Tapi Nabi kahwin tu nak ajarkan umat hukumnya. Nah, an-nikahu sunnati, faman ghariba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci pada sunnahku, maka dia bukan daripada aku. Jadi Nabi kahwin itu wajib. Wajib apa? Wajib mengajar umat akan hukum, atau sunat kita kata. Nah, memperbanyakkan isteri di Nabi itu sunat. Kalau gitu, perbuatan Nabi itu duduk dalam daerah wajib dan sunat. Kita tu kalau banyakkan nikah tu lebih pada tak boleh lebih pada pak je. Pak kalau orang panggil hak pak tu pun banyaknya nak pesu lah ke tu, tak puas ngasa. Tak puas ngasa. Nah, tu kita. Jadi kita tu kadang-kadangnya buat kerja tu hak wajib buat dengan nebeng-nebeng, hak sunat buat dengan malah-malah, hak makruh sedap payah nak tinggal, hak haram keliu titik air tak keliu nak buat. Hak buat dah payah nak tobat. Itu kita. Para nabi dak duduk tangga wajib sunat sahaja perbuatan mereka. Ada pun perkara yang khilaful aula, perkara yang makruh, apatah lagi haram, tak temu takut dengan para nabi, tak bau sikit pun dengan para nabi. Sebab apa? Sebab mereka itu amanah, kepercayaan. Maka sifat amanah, sifat maksum ni orang panggil. Ni maksum ni. Sifat ismah pun dia panggil, sifat amanah pun dia panggil. Ini tidak berlaku kepada selain daripada para nabi. Hanya para nabi dan rasul saja yang amanah, yang ismah, yang maksum. Jangan kira Syiah. Adapun Syiah, maksum tu bukan hanya nabi, bahkan keluarga nabi pun maksum. Itu Syiah. Imam-imam mereka tu maksum. Sebab tu panggil imam maksum. Imam yang tidak ada salahnya, tak boleh dikritik, tak boleh ditegur. Kan kita banyak orang politik lah ni nak jadi Syiah dengan tak khabar lah ke dah tu. Tak boleh dikritik, tak boleh ditegur dah. Kokok mana pun mesti betul. Ini tok guru kita, ini syekh kita, ini pemimpin kita, ini bosku dah ni, bos kami ni. Tu mustahil buat salah. Awak siapa ni nak kritik-kritik? Pelik kita ni. Ngaku ahli sunnah, perangai apa Syiah jadi. Pelik. Kalau orang panggil ahli sunnah tak lagu tu. Cuba tengok. Sayyidina Umar bin Al-Khattab tu ditegur oleh
pemabuk, ditegur oleh perempuan, ditegur oleh orang biasa-biasa, dia terima apabila nyata salah tu salah dia. Kita cerita dah banyak dulu dah. Sayyidina Umar ni jenis orang suka berjalan malam. Duk kita tengok siapa hok susah, siapa hok lapar, ya. Nanti dia akan pikul gandum atas belakang di atas, ambil duit di Baitul Mal pergi bui. Satu harinya tengok ya kita satu rumah tu duk ceroh lagi pukul 2 pagi. Takut-takutnya boleh buat menatu kau. Sayyidina Umar menatu dia cari gitu ya. Dia tak tengok kereta Mercedes ke Skyline ke dak, dia tengok tu. Dia tengok Tuhan tu lagu mana di hati orang tu. Buat jenat tu Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar kan salah seorang menatu dia tu hok melahirkan cucu dia Umar bin Abdul Aziz tu hasil daripada duk cari tengah malam gitu. Satu orang perempuan tu mak dia suruh campur air susu dengan air kosong. Esok nak jual di pasar. Anak betina dia kata, tak boleh ni mak. Undang-undang Umar marah ni. Kalau Sayyidina Umar tahu ni kita ni dicap nipu. Man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami dalam jual beli, dia bukan di kalangan kami. Nabi ayat kan? Jangan menipu jual beli ni. Barat camping lain, bagai siapa order lain. Kan banyak buat kita lagu tu dah tu. Nampak dalam Shopee tu comel lah bagai order mari tengok Allah. Rosak situ. Tu nipu tu lah panggil. Mak dia kata tak apa, Omar tidur tu yang mana tahu. Padahal Sayyidina Umar duduk dengar aku gitu. Tu perangai Sayyidina Umar. Jawabnya anak tina tu, tak apalah Umar tidur, tapi Tuhan Umar tak tidur mak. Sudah. Umar dengar lagu ni kat esok atas masuk rombongan Minah lalu jadi natu ya. Tu Sayyidina Umar. Dia berhijau malam gitu. Azhar dulu ke lagu mana? Buat kita. Azhar dulu. Terus, kalau terus kita terus, kalau nak azab pun boleh. Terus deh. Baik. Satu hari Sayyidina Umar ni berjalan pulak malam. Dia tengok rumah orang tu terbuka lapu. Boleh buat menatu pulak kau mana ya? Dia pun buka nyala sikit kita tengok. Dua berapa? Rupa-rupanya tengah minum arak. Satu orang lelaki dia tengah minum arak, mabuk. Dia togok arak gong-gong dalam rumah. Sayyidina Umar ni kan Al-Faruq. Al-Faruq. Mana Al-Faruq ni? Al-Farq bainal haqqi wal batil. Orang yang membelah, orang yang mencerai, membezakan antara yang hak dengan yang batil. Itu hidup dia lalu pakai lopak kok nyela tu selalu. Masuk kok tikak lalu dah. Buka tikak. Hoi. Minum arak ni. Kalau kita bahasa gitulah, kecik arak lah gitunya. Terkejut lagu-lagu ni. Tu lalu kata agak maaf ya Amirul Mukminin. Minta maaf banyak ya Amirul Mukminin. Salah sungguh saya ni. Hamba salah sungguh buat kerja haram ni duk minum arak. Tapi salah saya saja hai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin salah 3. Pelik Sayyidina Umar. Mu minum arak aku pula salah. 3 pula tu. Musa ya. Gapo salah aku? Tu Sayyidina Umar. Itu para sahabat tu gitu. Ya biasa tu. Kalau kita baca banyak cerita-cerita sahabat ditegur oleh tabi'in. Abdullah bin Mas'ud ditegur. Nanti kita cerita pula Abdullah bin Mas'ud ni. Sayyidina Umar berkata, "Gapo salah aku 3 tu?" Cuma ya. Ni pemabuk ni. Katanya orang mabuk dia kata, "Gini, ya Amirul Mukminin. Hamba benarlah buat kerja haram minum arak. Tapi hamba ni buat kerja haram ni dalam rumah hamba dah. Bukan duk tepi jalan, duk togok arak tepi jalan menyebabkan aksiden habis kereta kau gapo mati orang tu. Kan lah ni kayak gitu kan. Mabuk-mabuk pun langgar orang, mati orang tu. Lepas tu masuk mahkamah mata tu kat OKU. Selesai masalah. Kata ni. Ramai mana Melayu kita mati kena langgar kau Cina mabuk, kakak lepas order gitu kan nanti ni. Ambo dah buat gitu si Amirul Mukminin. Ambo ni memang benarlah mabuk tapi minum sorang dalam rumah gitu. Tapi Amirul Mukminin tajassuh apa? Mengintai-intai kesalahan orang. Tu yang kata apa? Wala tajassasu, jangan kamu tajassus. Tajassus ni duk ngitik. Jiran kita ni buat kerja gapo ni? Gi lopak pagar, gi duk ita, pasal kamera. Ni siap video cam siap. Tajassus. Jangan. Satu, salah Amirul Mukminin. Yang kedua, salah Amirul Mukminin, Nabi besar kalau masuk rumah orang ikut pintu jangan ikut tikar. Amirul Mukminin masuk ikut tikar tu. Dua.
Yang ketiganya salah Amirul Mukminin, masuk rumah tak beri salam, pakai jekoh lalu. Ha, 3 salah Amirul Mukminin. Apa salah? Mana 3? Tajassus. Nah, mengintai-ngintai aib saudara. Nah, masuk kok tingkat, lepas tu tak beri salam. 3. Apa salah salah? Mula gitu deh. Oh betul, salah aku sungguh kata Amirul Mukminin. Nah, boleh. Sayyidina Umar boleh terima tegur. Pernah orang mengadu Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, orang Tino ni beratlah ni, duk letak harga mah kahwin mahal-mahal. Nyanya kami orang bocah nak menikah payah, nak cari duit banyak nak menikah. Nah, minta tolong tegur dari kuliah tu. Nah, Sayyidina Umar pun tegur dari kuliah. Dalam mengajar tu dia tegur. Akak orang Tino akak tangan, perempuan tua akak tangan. Kata, ya Amirul Mukminin, itu mahar tu hak kami perempuan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala jamin. Bukan hak Amirul Mukminin nak sekat-sekat berapa-berapa. Ha, betul sungguh tak tu ni. Hak dalam Quran sebut. Ha, Amirul Mukminin terima teguran daripada orang. Allah. Buah Sayyidina Umar kata, ya bimbang. Kalau dia buat salah tak ada orang tegur, tu hak dia bimbang. Ha, tu kan Nabi pernah sebut kan, akan datang satu masa pemimpin ketua nak tok guru ke, jenis tok ngulu ke, YB ke, datuk tan seri ke, menteri-menteri ke, perdana menteri ke, raja, tengku, sultan ke berapa, bila buat salah dekat orang hak bawahnya pakak duk jilak belaka, berek, kemah, iya. Ha, pung belaka, betul, tak ada kira, iya. Ha, terima tu. Sayyidina Umar, terima kasih banyak. Ada orang tegur dengan pedas Sayyidina Umar. Terima kasih. Ha. Abdullah bin Mas'ud pernah satu kali dia kata, bila kita kata kita mukmin, pada makna kita kata kita ni wajib masuk syurga dah. Oh. Lalu tabi'in, anak murid dia kata, ya Abdullah bin Mas'ud, hey Abdullah bin Mas'ud, aku rasa tu gelincir sikit tu. Nah, zillah dia panggil, zillatul ulama, kegelinciran sedikit daripada ulama. Apa? Bila kita kata kita mukmin, kita muslim, kenapa? Karena kita beriman dengan Allah, malaikat, hari kiamat, kitab, rasul. Sebab tu kita kata kita mukmin. Kita kata kita muslim sebab kita semaya, kita mengucapkan syahadat, kita semaya 5 waktu, kita puasa bulan Ramadan, kita buat kerja perkara-perkara yang disuruh oleh Allah Taala. Nah, padahal kita tahu kita punya dosa yang sangat banyak. Nah, tu. Kalau kita dapat tahu dosa-dosa kita tu pasti Tuhan ampun, garanti, maka baru boleh kita kata kita wajib masuk syurga. Jawab Abdullah bin Mas'ud, betul mu, aku salah. Oh, tu sahabat tu. Tak pernah sahabat kata, awak ni siapa ni? Ni nak tegur-tegur siapa ni? Awak ni siapa? Awak pernah sayang dengan Nabi tak? Saya sahabat tau. Awak tabi'in je dah. Jangan lebih-lebih. Jangan. Ni dalam agama ni kita ada perekat-perekat sikit dah ni. Ya betul, sahabat sangat tinggi, mulia. Tak ada orang boleh tanding dengan sahabat. Tapi kemuliaan dia tu tidak menjadikan mereka tu takabur. Bahkan mereka tu tawadhu. Karena takabur tu orang yang tidak boleh menerima kebenaran. Betul tak? Nabi sebut dalam hadis kan? Takabur tu orang yang tak boleh menerima kebenaran. Nabi kata tak masuk syurga orang yang ada dalam perut bedah dia tu sebesar zarah takabur. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Sahabat kata, adakah takabur tu pakai semak-semak, pakai kok, pakai necktie, pakai seluar, oi, kemah napuk naik kereta po Ferrari. Nah, itu kata takabur. Pakai hak comel-comel ni kata, dah. Nabi kata, Allah Maha comel, Allah Maha cantik. Allah suka benda-benda yang cantik. Dan bukan takabur tu pakai benda comel-comel, tapi takabur tu orang yang menyik, mempelekeh orang lain dan menolak kebenaran. Gitu kan Nabi sebut dalam hadis yang panjang dia tu. Nah, tu. Jadi sahabat Nabi walau pangkatnya tinggi, hatinya tawaduk. Gitu kan? Walau salah, ditegur di khalayak dengan pedas sekalipun. Biadab tak? Macam biadab tegur dengan pedas begini ke Sayyidina Umar. Sayyidina boleh terima. Banyak kalau kita baca kisah-kisah para sahabat tersalah bila dinasihat, dikritik, diberi teguran oleh mereka yang bukan level dia, bawah tabi'in, mereka terima dengan lapang dada. Bapa kita nak lebih, bapa kita nak jadi
bukan nak jadi sahabat kita ni, nak lebih pada sahabat, nak jadi nabi nah. Tak boleh kritik, tak boleh. Nah, kritik sikit kak, sudah buah lalu dah. Kalau parti tu parti ni. Nah, tu tak boleh dah. Maki selalu dah. Nah, tidak taat setia dia panggil. Nah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada jenis ketaatan pada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Itu hak sebenarnya. Itu prinsip kebenaran. Kita gitu. Jadi kita ni mengaku saja ahli sunnah, tapi ideologi, pemikiran, cara pengamalan Syiah sebuti. Syiah sebuti. Tak boleh nasihat, tak boleh kritik, walau nasihat dengan baik sekalipun. Nah, tarik lalu dah tauliah. Gantung lalu dah tauliah. Pandai-pandai nasihat majlis agama. Baik aku tarik tauliah. Jadi Syiah kawan lah ni. Maksud kawan. Nah, bukan kita hina, bukan kita maki, lainlah kita maki, sebut nama majlis agama Islam sekian-sekian negeri, caci pula, kata bodoh ke bengok ke bahlu. Tu biadab dah kita panggil. Ni dah kita mengharapkan orang-orang yang berautoriti agama, sama ada majlis agama, jabatan agama, mengkaji, memikir supaya begini. Ayat molek tak ada maki, tak ada caci, tak ada kritik, tak ada menghina. Tak boleh. Panggil lalu. Mengadak ai. Mengadak lalu. Apa you cakap dalam khutbah gitu you pandai-pandai tambah tu. You punya tauliah ai gantung. Contoh. Kena. Nah, ni perangai orang Melayu. Tak kira di mana-mana bidang, di mana-mana fuak, di mana-mana jabatan, parti cara parti, kampung cara kampung, kerajaan cara kerajaan, jabatan cara jabatan, majlis cara majlis, sama. Jadi naik tinggi tu kak ngap, berasa tak kena betul, tak pernah buat salah. Weh, khabar sikit. Maksum tu hanya para nabi. Selain dari para nabi, kita ni pasti dah buat salah. Gitu pasti buat salah. Adapun dalam Quran dok cerita kata fa'asa Musa fa'asa Adam rabbahu. Apa? Tengok dalam Quran kata fa'asa Adam rabbahu. Gitu deh ayat Quran. Cuba tengok balik. Takut salah. Cek balik ayah tidak hafih ni. Hafahannya begini. Mana ayat Quran bunyi dia nya wa'asa wa'asa Adamu rabbahu. Aduh ayat Quran wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Surah Toha. Apa makna? Kalau kita terjemah wa'asa asa maksiat kan, dan telah bermaksiat oleh Adam akan Tuhannya. Ni dalam Quran kata para nabi buat maksiat ke ni? Nabi Adam buat maksiat. Oleh kira buat kita ni jenis orang panggil baca Quran saja, ngaji malah baca terjemah. Asa situ bukan maknanya asia maksiat. Asa dengan makna nasia lupa. Gitu wa asa Adamu rabbahu artinya nasia Adamu rabbahu, telah lupa oleh Adam akan Tuhannya. Itu. Lupa bukan buat maksiat. Itu dijawab oleh ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi apa yang kita baca dalam Quran dalam hadis yang menunjuk mafhum zahir tu seolah-olah seperti para nabi, para rasul pun buat salah. Maka kita kena tanggung masuk di dalam mimbabil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin gitu. Gapo? Masuk daripada bab buat baik, orang-orang yang buat baik itu masih lagi kejahatan di sisi orang-orang yang dekat makom kedudukan mereka dengan Allah. Contoh nak mudah faham ginilah. Kita kalau pukul 12 tengah hari nak makan nasi, boleh tak? Boleh. Pukul berapa? Boleh. Pukul 11 boleh. Pukul 12 boleh. Pukul 1 boleh. Tak ada undang-undang berapa. Tapi bagi memanda menteri hok duduk dekat dengan sultan, dia ada jadual dia. Contoh
Nah, contoh kita kata sultan ni dia cara jadual makan dia nya bersama dengan menteri ni, nak bersantak dengan menteri-menteri ni, pukul 12 tengah hari baru boleh bersantak. Tu pun syarat kena tunggu raja dulu puak nak makan dalam mulut. Barulah menteri pun puak boleh makan. Tiba-tiba satu hari raja siapa lewat tempat bersantak. Nampak lelaki perut berwarna raja Allah alai lah. Seorang menteri ni perut lapar ni. Lambat tuanku ni. Nah, tengok ayam golek, kambing golek. Nah, segala benda hok golek ada belakang depan ni. Ngak perut. Tak boleh tahan ni. 12 suku raja tak masuk lagi tempat bersantak. Menteri ni pun ambil selalu dah pohon ayam so puak makan dekat sini. Belai-belai duk makan tu tiba-tibanya raja masuk. Raja pun tengok. Makan dah tak tunggu aku. Nampak tak? Murka dah raja. Murka, marah. Sudah makan tu gak, raja pun kata, ngawal. Bawa menteri ni penjara. Jago. Rakyat jelata bawah dengan cerita bergerak. Makan pukul 12 suku pun kena berjaga juga. Pelik benar kesalahan dia. Kita bedah habis 2 buku nasi kerabu dah. Lebih 2 buku dah. Tak ada kena berjaga ke apa. Moga-moga bukan orang rapat dengan raja. Nah, menteri tu orang rapat dengan raja. Gitu. Jadi para nabi tu orang rapat dengan Tuhan. Kesalahan yang bukan kesalahan di kita, maka dikira kesalahan di sisi para nabi. Sebab itulah kesalahan maksiat apa sahaja lafaz yang disebut dalam Quran terhadap para nabi itu bukan maksiat, kesalahan, dosa seperti dosa-dosa maksiat kita orang biasa hijau, bukan. Kena yang gitu dah. Sebab apa? Sebab para nabi itu amanah. Apa amanah? Maksum ismatuhum an fi'lil muharramat au karah au makruhat au khilafil aula. Hatta khilafal aula. Gitu. Jadi para nabi itu maksum. Apa maksum? Terpelihara mereka itu daripada mengerjakan perkara yang haram, perkara yang makruh, hatta khilaful aula, sehingga perkara yang menyalahi ke hak lebih pun para nabi tak buat. Warik dalam Quran tu Nabi Adam makan buah khuldi ke apa tu, itu semua tu hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Ini yang itu. Yang kata nabi-nabi buat maksiat juga. Jangan akidah kita tu teruk pada Syiah lagi kalau lagu tu. Syiah tak kata lagu tu. Syiah kata para nabi maksum, para imam ahlul bait pun maksum. Tu salah dia. Kita tak, para nabi saja maksum. Apa maksum? Terpelihara secara akal dan adat, tidak melakukan mereka itu perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, perkara yang khilaful aula. Mustahil berlaku pada akal serta tak berlaku pada adat. Gitu. Pahak berlaku juga tu bukan kesalahan dosa seperti dosa kita dah. Itu martabat yang lain daripada martabat seperti menteri tadi dah lah. Tu kiahnya begitulah lebih kurang, nak mudah faham. Itu habis. Lepas tu Allah Ta'ala kata innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Tengok dalam Quran sebut tu. Ni Syiah dalil dengan ni. Innama hanya sanya yuridullah, menghendakilah oleh Allah. Yudhhiba menghilangkan segala kekotoran daripada ahlul bait wa yutahhirakum tathira, mensucikan ahlul bait sesuci-sucinya. Itu dalil ahlul bait masuk. Jawabnya itu bukan dalil para ahlul bait, para wali-waliullah itu maksum bukan, para imam itu maksum bukan. Itu dalil menunjukkan para aulia illah, para imam, para ahlul bait itu ialah mahfuz dipanggil. Mahfuz beza dengan maksum. Mahfuz artinya Allah menjaga juga mereka daripada melakukan kesalahan. Serta berlaku mereka melakukan kesalahan, tapi segera mereka bertaubat. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang taubat daripada dosa seperti orang yang tidak berdosa. Maka suci tak? Suci. Bukan macam kita. Kita tak tahu Tuhan jaga kada. Pas bila buat maksiat, payah nak taubat.
Duk tangguh sama nanti kau dululah, muda lagi. Duk main muda lagi. Dia umur 50, muda lagi dah. Akhirnya tak tobat. Pak mati tak tobat. Ni kita. Orang wali, orang aulia, para imam, para ulama dak itu. Mereka tu dipelihara oleh Allah, mahfuz artinya. Apa makna mahfuz? Tuhan jaga serta berlaku mereka buat dosa, tapi segera mereka bertaubat. Itu beza mahfuz dengan maksum. Macam tadi Umar mahfuz. Berlaku tak buat salah? Berlaku. Bila dikritik, ditegur, diberi nasihat, terima dia. Itu taubat. Oh ya, salah saya, astagfirullahalazim. Itu panggil mahfuz. Itu dah. Bukan mahfuz Omar tu. Habis itu. Ketiga, tablighun wallahu a'lam. Tabligh ni kita sambung lepas raya Ramadan dah kita ni. Ramadan dah. Lepas raya insya-Allah, mudah-mudahan panjang umur belaka untuk kita insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.